Okey, segmen terakhir untuk Selamat Pagi Satu Malaysia pada pagi ini, segmen doktor dan anda, dan sebenarnya kita telah pun dapat soalan daripada rakan-rakan penonton kita pada pagi ini berhubung dengan masalah pembuangan air kecil tidak terlawas, tidak terkawal. Tidak terlawas lain. Itu lain. itu saya balik. Tapi ni kenapa ni ada seluar-seluar dalam dekat dengan kuih raya kita ni? Jauh-jauh sikit. Ini kita nak bercerita masalah kesihatan, Zul. Ini ada di antara kita yang mungkin menggunakan bantuan-bantuan sebegini. Okey, nanti kita akan ceritakan lah. Ada banyak tetamu kita pada pagi ini bawa banyak peralatan sebenarnya akan kami kongsikan dengan anda. Kita ucapkan selamat pagi kepada Dr. Loh Walun yang merupakan pakar urologi dari Hospital Kuala Lumpur. Terima kasih Doktor pagi ini dah siap datang dengan cartanya, dengan segalanya. Alat-alatnya tu. Okey. Kalau sebut tentang masalah buang air kecil tidak terkawal, apa sebenarnya yang menyebabkan masalah itu terjadi? Sebenarnya dia boleh dibahagikan kepada 3 kumpulan yang besar, ya. Pertama ni kami panggil stress incontinence, ya. Untuk pesakit golongan ini, mereka tidak dapat nak kawal. Setiap kali mereka batuk ke atau angkat benda yang berat ke, dia bocor saja. Terkencing. So cuba bayangkan, pundi kencing adalah macam ini, ya, dengan saluran kencing dekat bawah itu. Kalau dia punya sokongan itu, otot-otot pelvik dia semakin lemah, ya. So golongan pesakit ini bila mereka batuk saja dia buka, so kencing akan terkeluar dan meleleh keluar. Itu yang satu, yang lagi dua. Itu adalah stress incontinence. Kedua adalah urge incontinence. Urge incontinence adalah untuk golongan yang tak boleh nak tahan. Yang setiap kali mereka rasa cemas, mereka berulang alih pergi ke tandas, mereka akan meleleh keluar kencing. So golongan ini adalah golongan yang separate, tak sama dengan golongan yang pertama tadi. Golongan yang ketiga adalah overflow incontinence. Dan biasanya penyakit ini didapati pada pesakit yang dapat masalah saraf pundi kencing. Sama ada cedera tulang belakang ke, pernah dapat aksiden ke, pembedahan ke, ada jangkitan kuman ke. Ya, ini adalah ekstrim kerana dia bertentangan dengan overactive bladder. Overactive bladder itu bermakna yang pundi kencing dia terlalu aktif, ya, otot dia terlalu aktif. So bila kami kencing, otot pundi kencing kena mengecut untuk paksa kencing keluar. So kalau dia terlalu aktif, kadang-kadang pesakit itu boleh mengalami masalah bocor kencing. Okey Doktor, kita lihat tadi kalau kita boleh pergi balik ke slide sebelum ni tentang apa antara faktor-faktor menyebabkan. Ada yang kata kalau obesiti, masalah kegemukan, masalah lanjut usia, menopause. Tapi adakah ia juga boleh berlaku kepada golongan yang muda? Ya, boleh juga. Ya, kalau pesakit itu pernah mengalami pembedahan besar, ya, pembedahan yang rumit dekat badan pelvik mereka, ya. Macam ada golongan muda yang pergi buat hysterectomy juga, ya. Keluarkan rahim. Ada juga yang dapat very traumatic bersalin, ya, guna forceps ke, guna vacuum ke. So otot-otot, saraf-saraf supply semuanya akan cedera. Dan bila cedera, pundi kencing tidak dapat mengecut dengan baik. Kita dah ada pemanggil sebenarnya, Nizam. Pagi ni. Hello, selamat pagi. Hello, selamat pagi. Ya. Ya, saya Faizal lah dari KL. Saya ada 2 soalan lah. Silakan Cik Faizal. Okey. Doktor, saya nak tanya yang rawatan stress incontinence ni, apakah yang rawatan dia untuk kaum lelaki ni? Dan soalan yang kedua, bagaimana nak mengatasi overactive bladder yang ada pada lelaki? Okey. Terima kasih, Doktor. Terima kasih Cik Faizal. Sedua soalan di situ. Terima kasih Encik Faizal. Ya, untuk yang stress incontinence untuk lelaki itu, biasanya daripada pertama kami akan suruh mereka modifikan lifestyle mereka, ya. Kalau pesakit itu suka merokok, ya, kerana kami tahu kalau merokok itu batuk-batuk memang dia akan bocor senang. So elakkan rokok, ya. Kalau terlalu berat, kurangkan berat badan. So modify the lifestyle, ya. Dan kalau dia tak berjalan, kami boleh suruh mereka pergi fisioterapi, buat fisio, senaman otot-otot pelvik, ya. Ada senaman tertentu untuk ya. Memang mereka akan nak ajar untuk buat senaman untuk otot-otot yang tertentu. Okey Doktor, bagaimana pula dengan tadi kita nampak salah satu alasannya adalah tentang berpunca daripada aktiviti sukan yang ekstrim. Tapi sebelum tu kita ambil pemanggil dulu yang telah berkongsi dengan kalian. Hello, selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Okey, saya Hazri daripada Rawang Selangor. Baik, silakan. Okey, saya nak tanya, adakah faktor bila kita minum teh kita buatkan kencing tak terlawas ni? Okey. Itu je soalan Cik Azrin. Ya, kalau seseorang itu suka minum teh, ya, teh itu adalah satu punca merangsangkan pundi kencing, ya. So teh, kopi, Coca-Cola, ya. Coca-Cola also contain about 12% caffeine. Caffeine contain dekat dalam memang merangsangkan pundi kencing. Dan juga jus buah-buahan citrus macam jus orange ke, jus limau ke. Dan semua ini bila mereka merangsangkan pundi kencing, otot akan kerja dengan lebih. Ya, so ini akan jadikan overactive bladder. So ada yang associated dengan
kebocoran kencing, ada yang tidak, cuma cemas saja. Berbalik kepada yang sukan tadi, apa pula berkaitannya dengan masalah kencing tak terkawal? Untuk ahli sukan yang sangat-sangat aktif, so mereka buat aktiviti sukan yang keterlaluan. So bila mereka stretchkan otot mereka sampai satu tahap yang over the limit, so yang keregangan otot itu dah rosak, so dia akan jadi lemah. Kenapa agaknya macam kalau musim sejuk ataupun suasana sejuk menyebabkan kita macam nak terkencing selalu? Ya, itu mungkin disebabkan oleh rangsangan dalam pundi kencing. Ada kaitan dengan suhu di dalam dan ada cuaca? ya memang ada reseptor-reseptor dekat dalam. Ada soalan doktor sini. Puji pertama mengatakan salah seorang penonton kita yang menghantar soalan melalui Facebook. Saya kerap buang air kecil terutama waktu lewat pagi, antara pukul 12 malam hingga 6 pagi, lebih kurang 3 hingga 4 pagi. Saya akan bangun buang air kecil, tapi sebelum tidur saya akan minum air kosong dan tiap kali bangun pun akan minum air juga. Adakah ada penyakit lain yang berpunca daripada jumlah air yang saya minum? Saya rasa ada, kerana kalau seseorang itu asyik minum air saja, dia akan kerap pergi ke tandas, so saya syorkan nasihatkan semua pesakit supaya minum setiap 3-4 jam. Kalau you minum setiap jam, setiap setengah jam, it just makes sense yang you pergi ke tandas setiap jam, setiap setengah jam. So spacekan dia, so bila minum tak kisah berapa banyak you minum, tetapi spacekan dia ke 3-4 jam. Tetapi jumlah air yang kita minum tu juga akan menyebabkan kita akan pergi dan walaupun kita tak minum, ada lagi masih belum habis keluar, kita akan pergi lagi selepas setengah because this is jam a mungkin. continuous process. Dua pemanggil kita pagi ini, apa antara masalah dan pengalaman mereka? Hello, selamat pagi. Hello. Ya, silakan. Halo. Ya, teruskan. Saya buat panggilan daripada Sabah. Sabah. Halo. Ya, Cik Nurdin, silakan. Setiap kali saya buang air kecil, biasanya sebelah pagi lah. Setelah saya habis buang air kecil tu, lepas tu nak keluar lagi lah. Itu je soalannya, Cik. Jadi apakah itu termasuk dalam simptom-simptom, doktor? Ya. Kita ambil Ada soalan satu lagi panggil? Hello. Halo. Ya. Halo. Ya, teruskan. Halo. Assalamualaikum and good morning, doktor. Assalamualaikum. Okey, silakan. Saya seorang pesakit mengalami masalah kencing ni hampir 3 tahun. Berpunca daripada masalah batu karang selepas infection, lepas tu kita kena dipasang JJ stand and all that, apa semua sekali. Dan walaupun saya terpaksa minum air yang banyak untuk menentukan saya punya kelancaran kencing. Dan saya juga telah melalui beberapa operation sehingga didapati saya mempunyai ureter yang rosak. Okey, baik. Terima kasih. Masalah saya sekarang ni, kencing saya ni amat tak terkawal. Sehingga boleh mengaibkan di mana-mana kalau saya jalan pergi mana-mana. Baik. Kita faham masalah itu. Kita terus jawab panggilan telefon seterusnya. Ada satu lagi pemanggil? Halo. Ya, siapa tu? Halo. Hello, boleh tak jauhkan daripada TV sebab kita tak berapa jelas dengan soalan tuan. Hello. Okey, mungkin putus. Okey. Masalah yang pertama tadi. Masalah yang pertama, orang itu dia kata dia nak mengawal susah nak kawal. Sebenarnya saya nak tanya umur atau usia orang itu. Kerana kalau you dah menjelang usia 50, 60, 70-an, masalah prostat akan set in. So bila masalah prostat itu set in, ada dua benda yang akan berlaku. Either you susah nak kencing, itu mana susah kencing tak lawas lah. Satu lagi adalah bila you ada satu prostat yang besar, pundi kencing itu cuma paksa kencing itu keluar melalui satu pintu yang sempit. So kalau ini untuk satu jangka masa yang agak panjang, pundi kencing itu akan jadi overactive kerana dia lebih kerja. So kalau macam itu, pesakit itu sentiasa akan rasa cemas, tetapi bila pergi ke tandas tak boleh nak kencing pula kerana prostat yang besar. Tapi untuk yang caller yang kedua itu,
Dia kata susah nak kawal kalau dia ada masalah batu. Batu adalah satu unsur kuman, ya. So kalau dia ada masalah batu dan dirawati dengan antibiotik, ya, dia kerap akan menyebabkan pesakit itu kencing, ya. Kalau ada jangkitan kuman dalam pundi kencing, disebabkan oleh batu tu, dia akan menyebabkan pesakit sentiasa rasa nak kencing. Ya, UTI is one of the tanda-tanda yang pesakit yang sentiasa nak pergi kencing. Dan okey, kita ada seorang lagi panggil doktor pagi ni. Hello. Hello. Hello Tuan Haji. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Cuma satu tanya, yang satu kencing tak terkawal, tapi terkawal lah. Tapi sehari semalam kadang-kadang kencing 4 kali. Ada tak lama, tak sikit saja. Ada apa yang dia ambil kita minum tu, air sejuk kah, air teh kah, air orange kah, air apa-apa lah, air jam setengah tidur malam. Malam pukul 11 ke 12 sejut minum habis minum sekejap minum ke kencing tak banyak, sikit saja. Apa yang patut diminumkan? Ubat apa macam mana tak nak? Itu saja yang berada. Apa yang sesuai diambil? okey, untuk pesakit yang macam yang saya cakap tadi, kopi, tea dan cola dan juga jus itu memang merangsangkan pundi kencing. Jadi elakkan minuman tersebut. Elakkan itu atau kurangkan atau keep it as a last cup in the morning. Ya, daripada minum lewat petang ke atau malam ke. Jadi ada bagaimana kita nak ubati ataupun nak selesaikan masalah ini? Kalau ada seorang pil-pil itu tertentu untuk mana, overactive bladder ke atau stress incontinence? Ya, pundi kencing yang lebih aktif. Yang lebih aktif, ya. Kalau untuk pundi kencing yang lebih aktif, memang biasanya kami akan suruh mereka elakkan minuman semua yang merangsangkan pundi kencing. Dan kalau itu tak berkesan, boleh pergi buat fisioterapi. Ya, kalau tidak berkesan, boleh bagi ubat. Ya. Kalau ubat masih tidak berkesan, kami boleh inject botox juga dekat dalam pundi kencing. Paralyzekan dia punya otot-otot, ya. So bila otot dah paralyze, dia tak akan jadi terlalu aktif. Okey, Pak Doktor, kita ada salah seorang pemanggil tadi yang mempunyai masalah sukar terkawal sampai kata aib bila berada di mana-mana. Kita akan cakap tentang rawatan atau pilihannya, tapi sebelum kita ambil pemanggil dulu yang ada soalan pagi ni. Hello. Hello. Hello Syamila. Okey, tak apa. Kita tunggu Syamila hubungi lagi sekali. Doktor ada bawa beberapa alatan ataupun pakaian kata orang di sini kan. Ini pakaian dalam. Pakaian dalam ni. Apakah fungsi sebenarnya ni? Ini adalah untuk golongan pesakit yang rasa mereka tak sesuai atau tidak nak buat operation, ya, atau dah buat semua benda tetapi masih tak dapat selesaikan masalah mereka dan mereka masih mengalami masalah kebocoran, dan we will nasihatkan mereka pakai seluar yang ada pad dekat dalam. Jadi seluar dalam ni ada lapisan ada pad dekat dalam. So dia boleh tampung sampai 150, 200 lebih kurang macam itu. So kalau orang yang itu bergantung kepada keadaan, kalau seseorang itu mengalami kebocoran yang teruk sangat, dia mungkin kena tukar lebih kerap lagi. So, biasanya berapa banyak yang keluar setiap kali kebocoran itu berlaku? Itu bergantung. Ya, bergantung. Dan alatan sebegini boleh dibasuh berkali-kali? Boleh. Boleh didapatkan di hospital lah ataupun di farmasi? Boleh dapatkan dekat farmasi. Okey, ni satu lagi tentang kalau tak lawas, adakah dia sama masalahnya dengan apa yang kita bincangkan? Ini macam tak puas bila kencing, tak puas, ada lagi tapi tak boleh nak keluar, mungkin sekejap lagi ataupun terkeluar. Untuk seseorang kencing, dua proses yang akan berlaku. Satu adalah pengecutan pundi kencing, satu adalah saluran kencing kena buka. Ya, saluran kencing itu termasuk prostat di sekeliling untuk kaum lelaki. Ya, so kalau seseorang itu mengalami masalah susah nak kencing atau tak lawas atau kencing tak puas, itu mungkin disebabkan prostat. Ya, prostat itu memang blok, ya, bagi rintangan kepada pesakit kencing. Boleh tunjukkan kalau mungkin dengan gambar rajah yang kita ada. Ya, boleh. So ini adalah pundi kencing, ya. Dan ini adalah prostat, ya. So kalau prostat itu besar, dia memang akan menyempitkan saluran kencing itu. So menyebabkan seseorang pesakit itu tak dapat kencing dengan lawas. Ya, so kalau macam itu sentiasa ada sikit kencing dekat dalam. So sikit kencing itu akan merangsangkan lagi pundi kencing. Ya, otot-otot dia akan dirangsangkan dan dia rasa macam cemas tetapi pergi tak boleh nak kencing. Ya. Okey, ada satu lagi jenis yang macam bila dah kencing mungkin tak habis keluar, dan apabila dia duduk ataupun buat aktiviti sesuatu, dia terkeluar sedikit. Boleh. Boleh. Itu disebabkan oleh otot yang tidak. Ya. Macam saya kata, ada dua proses. Satu adalah pengecutan pundi kencing, satu adalah pembukaan saluran. So
Ada orang yang rasa mereka tak boleh kencing dengan lawas. Saya dah cakap satu sebab itu adalah prostat yang besar atau tempat saluran itu kencing itu sempit ya. Satu sebab adalah pengecutan pundi kencing itu tak cukup kuat. Ya. Masalah ini akan didapati pada golongan yang dapat masalah saraf pundi kencing. Diabetes for example, sangat biasa ya, atau pesakit yang mengalami penyakit tulang belakang. Saraf-saraf itu bila cedera, pengecutan pundi kencing itu akan terjejas. So tak dapat mengecut, paksa kencing keluar, dia akan sentiasa ada kencing dekat dalam pundi kencing, tak dapat habis dikeluarkan. Okey. Kita dengarkan apa soalan Encik Abu pagi ni. Hello. Hello. Ya. Assalamualaikum dan Assalamualaikum. Silakan. Hello. Ya, silakan Encik Abu. Hello, saya Zul dari Terengganu. Encik Zul, okey. Ya, saya adalah doktor. Yes, saya ni kerap buang air. Tapi saya ni jenis suka banyak minum air. Adakah ia ada satu penyakit bagi saya ataupun memang itu memang normal? Jadi satu lagi, saya kurang bangun malam untuk buang air. Jadi bila pagi tu dah macam biasa menang buang air kecil pada sebelum malam tu. Pasal jenis saya ni suka tidur nyenyak, memang tak kecil lah. Jadi adakah ia memberi kesan yang kurang baik dan menyebabkan batu karang? Okey, doktor faham atau doktor ada soalan? Encik Zul rasa usia berapa? Ya? Encik Zul usia sekarang berapa? 47. 47. Okey, baik. Kita jawab panggilan telefon seterusnya. Siapa pula di talian tu? Hello. Cik Ashraf dari Pulau Pinang. Teruskan. Okey, mungkin terputus agaknya. Okey, baik. Okey, ada yang memilih untuk tidak pergi ke bilik air dan adakah tabiat itu akan membuatkan penyakit batu karang bila menahan buang air kecil? Menahan buang air kecil. Biasanya kami tak nasihatkan pesakit menahan buang air kecil ya, kerana kami rasa kalau ada kencing kena keluarkan ya. Kalau tidak dapat keluarkan itu hal yang lain lah ya. Tetapi kami kadang-kadang akan nasihatkan pesakit itu untuk menahan kencing lebih lama. Ini adalah untuk golongan yang overaktif. Itu bermakna pundi kencing yang terlalu aktif. Misalnya seseorang itu pergi ke tandas setiap 1 jam ya, tapi untuk trainkan dia punya bladder, trainkan dia punya pundi kencing, kami akan beritahu mereka kencing 1 jam lebih. Itu bermakna guna 1,5 jam. So you cuba tahan bagi dia lama sikit ya. So dengan itu train, selepas 1,5 jam tu jadi 2 jam, selepas 2 jam jadi 3 jam. Keadaan tu je yang boleh tahan kencing? Yes, untuk keadaan masalah ini saja yang boleh tahan kencing. Tetapi yang untuk yang lain itu kami showkan bila ada kencing saja. Okey, baik. Dua lagi panggil kita. Panas talian lagi ni. Hello, selamat pagi. Lelaki aja ni. Hello, selamat pagi. Hello, selamat pagi. Ya, silakan soalan anda tuan. Saya tanya pasal gantung pada air kencing tu kan, warna dia. Saya pun kerap minum air, tapi kadang-kadang kencing dia kadang warna dia kuning, kadang-kadang putih tu. Macam mana dia? Okey, baik. Warna. Okey, seterusnya pemanggil seterusnya. Kita ambil soalan dulu. Hello. Halo. Ya. Ya, saya mengalami satu penyakit prostat kelenjar namanya. Tapi sekarang ni keadaannya ada kurang sikit mungkin kerana kurang kencing malam. Tapi waktu siang selalu kerap. Apakah sebabnya menjadi kerap waktu siang? Okey. Dua soalan. Terima kasih Encik Arifin. Yang pertama tadi perbezaan warna. Ada kadang-kadang putih, cerah, kadang-kadang kuning. Ada kualiti macam mana? Warna itu banyak bergantung, kerana kalau minum banyak air memang air kencing sepatutnya jernih ya. Tetapi kalau kurang minum memang dia akan jadi lebih kuning sikit. Tetapi kalau ada jangkitan kuman memang dia kadang-kadang akan jadi macam putih, keruh ke atau lebih kuning ke. Tetapi kadang-kadang kalau kencing itu terlalu kuning pula, you kena suspect benda lain macam ada jaundice ke, penyakit kuning ke, atau ada darah dalam kencing kerana dia nampak macam kuning yang sangat-sangat ataupun mungkin ada pil-pil yang kita ambil juga akan menyebabkan air kencing kita. Ada setengah ubat yang boleh menyebabkan itu. Okey, satu lagi soalan tadi tentang lebih kerap membuang air kecil di waktu siang. Malam tak ada. So malam tak minum air. Ya. Biasanya saya rasa mungkin pesakit itu dia
kerap minum kot, ya. Kalau dia kerap minum, memang dia sentiasa kena pergi ke tandas lah. So saya suruhkan mereka minum setiap 3-4 jam. Okey. Doktor ada beberapa peralatan di situ. Apa antara yang doktor bawa pagi ni? Ya, ini sebenarnya adalah peralatan untuk stress incontinence, ya, untuk yang tak boleh nak kontrol kencing, ya. So you boleh tengok yang benda ini sebenarnya adalah untuk perempuan, ya. Okey. Ini adalah untuk lelaki, ya. So kalau stress incontinence, biasanya kami akan showkan mereka supaya elakkan modifikan lifestyle mereka, macam kurang berat badan, ya, dan juga kurangkan rokok, ya. Dan selepas itu pergi fisioterapi. Kalau fail semua ini, buat pembedahan. So ini adalah satu pembedahan yang kami buat. So cuba bayangkan, ini adalah pundi kencing, yang untuk pesakit yang mengalami masalah kebocoran Doktor boleh tunjuk kat situ? Macam ini, ya. Macam ini. So bila otot-otot sekeliling dia dah lemah, ya, dia pundi kencing ini dia senang macam terbuka, ya. So imagine macam ini, ya, imagine macam ini. So kalau otot dia sekeliling dah lemah, dia memang patut saja dia buka. So sling, ya, atau tape ini, jaring ini sebenarnya adalah digunakan untuk bawa dia ke tempat yang asal. So bayangkan yang pundi kencing macam ini, sebelum ini dia terlepas, yang terbuka macam ini. So bila you bubuh sling around it, you akan rapatkan dia dan bawa dia ke tempat yang asal. So ini akan rapatkan saluran kencing. Maksudnya Berapa lekat lama akan pakai sling tu? Untuk seumur hidup. Masukkan sling itu di dalam pundi, lekatkan dia. Dan dia akan dekat luar, di bawah leher pundi kencing. Ya, dekat tempat sekeliling saluran kencing tu. Okey. Kita ada lagi panggil pagi ni dengan soalan mereka. Hello, selamat pagi. Hello. Ya. Saya nak tanya doktor. Ya. Saya dah menjalani pembedahan, iaitu batu karang dan juga prostat, kan. Jadi oleh sebab itu saya masih inilah menggunakan sejenis ubat tradisional lah, supaya apa tu, kencing saya lawas lah, kan. Saya dah gunakan sejenis ubat nama Sistone lah, orang Himalaya, kan. Jadi kesannya adalah kencing saya lawas, adalah macam tidak terkawal. Jadi apa nasihat doktor tentang penggunaan tu? Okey, baik. Ada lagi pemanggil? Halo. Ya. Hello. Ya. Dengar? Halo. Hello. Ya, Teruskan. silakan. Halo, ya. Ya, silakan dengan soalan tuan. Saya dari Sabah sini. Okey. Masalah kencing juga ni, kalau saya sebenarnya kencing dia berapa lawas, tapi kalau saya makan antibiotik dia berasa dia berasa boleh berkencing lah. Tapi kalau tidak kalau tidak makan antibiotik, dia macam tersembat sama tak begitu lah. Jadi kalau saya makan antibiotik baru dia lancar sikit. Jadi apakah masalah itu? Adakah dia masalah batu karang ataupun masalah segi apa yang puncak kencing tidak berpelawat tu? Baik, terima kasih. Terima kasih Tuan Haji Sabin. Bergantung kepada antibiotik, dan sebelum tadi juga soalan tentang masalah yang tidak terkawal. Tapi bagaimana sebenarnya kalau menuju ke usia-usia 50-60 begitu, adakah sejauh mana peranan ubat untuk membantu mereka mengatasi situasi sebegini? Okey, untuk yang pesakit yang pertama itu, dia kata dia ada stent. Stent sebenarnya adalah satu tube bubuh dalam tube kencing itu. Ya, ini adalah untuk pesakit yang dapat masalah sumbatan, especially yang ada batu lah. Tetapi yang tube itu dia senang, because tube itu dia ada dua coil end. Satu dekat bawah pinggang, satu dekat pundi kencing. Yang coil end dekat pundi kencing itu sentiasa menyebabkan pesakit rasa nak cemas, nak pergi ke tandas. Ya, kenapa dia coil macam itu? Supaya tube itu tak akan terkeluar. So dia akan bubuh dia pada tempat yang betul. Ya, so yang coil itu sentiasa menyebabkan pesakit rasa macam nak pergi ke tandas, unless yang tube itu dikeluarkan. Kalau tidak, pesakit itu sentiasa akan rasa macam itu. Tetapi ubat-ubat tradisional itu susah saya nak cakap, because ada terdapat banyak jenis ubat tradisional. So saya susah nak komen untuk benda macam itu. Bagaimana pula dengan mereka yang juga bergantung kepada antibiotik? Antibiotik, ya. Kalau seseorang itu, antibiotik adalah untuk orang yang dapat jangkitan kuman, ya. Yang macam saya kata tadi, kalau you ada jangkitan pundi kencing atau jangkitan buah pinggang, ya, memang you akan rasa sentiasa nak pergi ke tandas. Ya, dia macam irritatekan pundi kencing. So kalau you makan antibiotik, dia
jangkitan kuman itu akan kurang, you akan rasa lebih lega. Tetapi saya punya nasihat adalah jangan makan antibiotik dengan begitu sahaja. Cuba cari sebab kenapa sentiasa dapat jangkitan kuman. Disebabkan proses yang besar yang sumbat ke, yang menyebabkan dia tak boleh nak kencing dengan lawas ke, atau disebabkan oleh saluran kencing yang terlalu sempit, menyebabkan dia tak dapat keluarkan kencing dengan sempurna. Baik. Tapi biasanya kan macam orang kita ni macam bila ada masalah sedikit tentang hal itu, mereka tak nak pergi jumpa doktor pun. Malu. Jadi itu yang menyebabkan mungkin melarat masalah ini. Ini adalah perkara yang sangat biasa, terutamanya golongan lelaki. Mereka malu sikit. Okey, Yang telefon kita banyak lelaki. Okey, soalan di sini memang seseorang mengalami masalah seperti ini apabila buang air kecil terasa sakit pada kemaluan yang pedih, kadang-kadang hilang, tapi kalau datang sakit sampai terlalu sakit. Itu bagaimana pula keadaannya? Tak, bila dia lepas buang air kecil dia sangat sakit. Ini adalah disebabkan jangkitan kuman. Kami panggil burning sensation, rasa pedih macam ada api dekat dalam. So ini adalah disebabkan jangkitan kuman. So makan antibiotik dia akan rasa lega. Bagaimana pula ni daripada Puan Rafidah, bagaimana pula dengan kanak-kanak yang kencing malam? Kanak-kanak yang kencing malam. Walaupun sebelum tidur dah buang air kecil, lepas 1 jam akan buang air kecil, lepas 4 jam akan buang air kecil lagi. Ini bagaimana pula untuk menguruskan situasi begini? Untuk golongan ini saya akan syorkan mereka supaya buat tes yang lebih teliti. Kerana untuk budak, mereka adalah satu golongan yang sangat-sangat berbeza. Kerana banyak dia berasal daripada saraf-saraf yang berasal daripada tulang belakang. So saya syorkan mereka supaya cek saraf-saraf itu. Kerana ada banyak budak-budak dilahirkan dengan saraf yang tak berapa normal. So mereka perlu investigation penyiasatan yang lebih lanjut. Baik, kalau orang dewasa pula yang masih kencing malam ni, tengah-tengah tidur kencing. Ini tak boleh kawal jugalah ni. Kata yang dengan sedar ke atau mungkin tak sedar. Ini perlu penyiasatan yang lebih lanjut. Apa yang kami buat adalah kami akan buat ujian kencing, ujian darah, dan mungkin buat ultrasound, dan juga kalau perlu kami akan bubuh kamera dekat dalam, tengok pun di kencing ada apa masalah. Bagaimana caranya untuk kita mengelakkan daripada terkena situasi sebegini? Adakah cara untuk kita langkah-langkah berjaga-jaga yang kita boleh ambil untuk menjaga kesihatan? Sebab kebocoran kencing ni ada 3 golongan. Untuk yang stress incontinence itu, cuba elakkan rokok, kurangkan berat badan, and then minum setiap 3-4 jam. Dan untuk yang overactive bladder itu, jangan minum kopi ke atau teh ke. Kalau you rasa setiap kali you minum, you rasa macam nak pergi ke tandas. So atau you nak beli, you minat kopi tu, beli yang decaf. Decaf boleh dapat. Satu lagi ni, apa exercise ataupun senaman apa yang sesuai untuk ketatkan ataupun kuatkan otot tu? Senaman itu kami panggil fisioterapi. Sebenarnya adalah senaman otot-otot pelvic. So biasanya kalau pesakit mengalami masalah, tak kisah sama ada overactive bladder atau dia stress incontinence, so bila mereka buat exercise, dia akan cuba bawa dia kepada keadaan yang asal. Macam mana exercise-nya? Satu yang example yang simple adalah macam squeeze. So you macam ketatkan otot-otot, melatih otot macam supaya mengetat lebih. Baik. Terima kasih doktor. Dan kita harapkan soalan anda dapat diselesaikan, dan juga terima kasih kepada semua yang telah menghantarkan pengalaman dan juga soalan anda ke laman Facebook kami, dan juga ucapan-ucapan kemerdekaan yang kita akan kongsikan, telah pun kita kongsikan, dan semarakkan semangat kemerdekaan kita ke-55. Okey, baik. Doktor boleh ambil balik soalan dalam ni, doktor bawa balik. Kita simpan untuk usia veteran nanti tu.